Fibery. Ya. So AG Fibery kita tuan-tuan puan dengan temanya Feel Good, Look Good. Yang ni dia. Look good, feel good. Terbalik pula. So AG Fibery ni bukan kita punya produk induk, produk package seperti mana AG Brock dan AG Sera. Dia lebih kepada istilah dalam ejen kita panggil produk shopping mall. Ya, produk shopping mall. Dan boleh dikatakan salah satu produk yang sangat-sangat popular. Ya, sangat-sangat popular, especially di Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Ya, so look good, feel good. Dan produk AG Fibery ni juga tuan-tuan dan puan-puan, salah satu produk yang paling disalah tafsir pun ada juga. Betul? Ya, tadi Cik Syaril ada mention, orang yang selalunya minat dengan AG Fibery ni selalunya ialah orang-orang yang bukan badan macam saya lah, yang opposite daripada saya. Ya. So banyak orang sangkakan produk ini adalah produk diet untuk melangsingkan badan dan sebagainya. Ya, bukan, tak salah. Tapi sebenarnya dia banyak lagi fungsi-fungsi yang selebihnya. Ya, contohnya dia boleh bantu kita melancarkan pencernaan. So bukan orang yang berbadan cute sahaja yang patutnya makan AG Fibery. Tapi kalau orang berbadan yang macam saya ni pun, tapi ada masalah pencernaan, masalah pembuangan pun boleh pakai. Ada masalah metabolisme kerana enzim perut kita proses makanan lembab laju, ada tak cukup pun boleh makan AG Fibery, di mana saya akan explain sekejap lagi sepanjang saya punya product talk pada malam ini, ya. So tuan-tuan dan puan, jangan hanya cari orang berbadan besar saja untuk AG Fibery. Sebenarnya banyak lagi fungsi AG Fibery ini. But of course overall kita punya tagline adalah look good, feel good. Sebab makan produk ini dia bukan saja look good, guys, ya. Nampak cantik, langsing dan sebagainya, ya, tetapi oleh kerana pembuangan pun lengkap, ya. Itu yang dia buat kita feel good. Ya. Semua orang tahu kalau tak buang sehari, tak buang 2 hari, you don't feel good. Memang tu. Sakit kepala lah, yang asma nak mula semput-semput lah. Memanglah kau simpan tahi dalam badan. Bukannya benda baik, benda kotor, kan? So ini pun kita kena buang. Dan juga nak sentuh juga as a general knowledge juga, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua generally ada masalah ni, termasuk diri saya juga. Kita sangkakan pembuangan kita sehari sekali itu adalah sihat. Ini banyak orang buat silap ni, ya. Dulu pun saya banyak fikir macam tu. Okeylah, tiap-tiap hari aku buang. Okeylah, sehari sekali apa yang semalam masuk, tetapi kita buang sehari sekali. Rasa normal. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tak normal. Tak normal. Ya. Sebab anda kena faham, orang yang normal pencernaan pembuangan dia supposed to be lingkungan 6 ke 8 jam. 6 ke 8 jam. Maksudnya pagi breakfast. Ya, kita semua kebanyakannya yang sehari sekali itu saya tahu kebanyakannya pagi. Ikut biological clock anda sendiri, betul atau tidak? Ya, ada yang setiap pukul 6 pagi dia rasa nak buang. Ada setiap orang ada pukul time dia 8 pagi, 8.30 pagi time dia nak buang. Ada time orang tu kadang-kadang kurang ajar dalam LRT dan traffic jam baru dia rasa nak buang. Kan? So semua orang ada dia punya biological clock dia sendiri. Time dia nak buang, tuan-tuan puan-puan. Tapi anda kena fikir, ya. Kita buang sehari sekali maksudnya once every 24 hours. Orang yang sihat, pencernaan dia lepas makan, dia turun sampai ke bulan buang, itu semua mengambil masa 6 ke 8 jam. Betul atau tidak? Semua orang tahu benda ni. Okey, kita breakfast katalah pukul 8 pagi. 8 pagi maksudnya pukul 4 petang dah rasa nak buang. 8 jam. Kan? Lepas tu kita makan tengah hari pukul 1 tengah hari. Sepatutnya pukul 8, 9 malam pun lepas isyak kita rasa, sepatutnya kita ada rasa nak buang sebelum tidur. So orang yang normal, kalau makan 3 kali sehari, dia akan rasa nak buang 3 kali sehari. Yang pagi ni, biasalah pagi ni dinner malam tadi lah. Kan? Takkan nak pukul 2, 3 pagi kan? Kan? So dia tolak sampai pukul 6, 7, 8 pagi. But pokoknya makan 3 kali sehari, pembuangan pun kalau yang sihat 3 kali sehari. Ni logik dia. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. So, dan kalau anda ingat balik, ya, bagi yang dah berumur, kalau anda ingat balik, memang betul kalau saya strike imbas balik. Ya, masa saya remaja, masa saya sekolah, saya ingat lagi pagi sebelum pergi sekolah buang. Kan, balik tengah hari 2-3 petang tu dah mula rasa nak buang-buang sikit, buang. Memang betul. Tapi saya tak ingat umur berapa saya start buang sekali sehari. Saya tak ingat. But it has been years tanpa saya perasan dan saya rasa sama juga orang macam anda di sini juga. Okey.
Oh, banyak dia punya mukadimah dia pada malam ini. Ini boleh jadi 1 jam ni. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, produk kita. Sebelum kita masuk dalam produk, saya nak sentuh dulu sebab produk kita nama pun AG Fibery. Maksudnya kata root word dia adalah fiber. So, let's know what is fiber. Ya, fiber adalah sejenis karbohidrat yang kita find dalam tanam-tanaman yang tidak boleh didigest sepenuhnya, tidak boleh dicerna sepenuhnya melalui sistem pencernaan kita. Daripada tekak sampailah ke hujung tubuh, keluar buang, ya, dia tak boleh diproses habis. Itu adalah dietary fiber. Dia bukan karbohidrat macam roti. Dia bukan karbohidrat macam nasi. Dia karbohidrat yang berbeza. Dia sejenis karbohidrat yang kategori tak boleh di-digest, tak boleh dicerna. Ya, jangan buat tak tahu sebab saya rasa semua orang dalam Zoom ini pernah terjadi dalam hidup dia, ya. Pernah tak anda makan jagung malam-malam? Ya, pernah tak? Pernah kan jagung malam? Besok pagi buang, keluar apa? Yang angguk-angguk tu, pernah rasa dia keluar jagung juga. Dia bukan keluar sebagai najis, dia keluar sebagai jagung juga. Kadang-kadang biji cili pun boleh jadi macam ni juga. Inilah dia, ya. Itu adalah sejenis dietary fiber yang tak boleh dicerna oleh kita punya enzim tubuh badan kita, sistem pencernaan kita. Dan di sebelah kiri saya sini anda tengok ini adalah contoh makanan-makanan yang berasaskan dietary fiber. Yang pertama contoh whole grain, ya, macam bijiran, lepas tu nuts macam kekacang, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. So ini adalah dietary fiber yang membantu kita mencerna secara sihat 2 ke 3 kali sehari secara lancar dan tak perlu dipaksa-paksa. Kalau kita punya usus sihat ni, pagi tu duduk je, kau tadah je, dia automatic mode. Tapi kalau kena itu maksudnya tak cukup fiber lah tu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, dia ada sound effect dia tu tapi semua orang faham. Bila saya buat sound effect semua orang angguk. Maksudnya tak payah cakap pun semua orang faham. Kan? Benda yang common, ya. Benda ni benda yang common. Okey. Apa yang saya nak highlight kat sini ialah kita orang Melayu ataupun maybe Chinese Indian, kita sebagai Asian lah, ya, dalam Asia punya culture, kita tak banyak menekankan semua bahan-bahan ini dalam diet kita. Kita tak banyak tekankan, ya. Contoh, ya, betul, kita makan buah-buahan tapi hanya sebagai snack-snack, pencuci mulut sahaja. Contoh, kalau tengok western culture, pemakanan dia, appetizer dia 1 mangkuk buah-buahan, ya, ataupun fruit salad dia panggil. Strawberry, buah mango, buah kiwi lah, buah segala-gala macam buah lah dalam tu. Satu bowl, ya, sebagai appetizer. Kalau kita makan buah-buahan sikit-sikit je. Ujung-ujung tengok TV malam, semua tidur, potong-potongkan sikit, sambil-sambil. Itu pun kadang-kadang berkira kan. Seorang-seorang 3 seorang 3 tak boleh kan. Okey. Contoh macam sayur pun sama juga. Kita punya makanan utama kita adalah nasi. Ya, nasi. Sayur kita mungkin sebagai lauk kita letak dekat tepi. Tetapi kalau western culture, sayur itu 1 mangkuk. Salad. Ya, 1 mangkuk memang 1 meal bagi mereka, meal yang bersih, meal yang sihat. Tapi kita tidak ada amalan tu. Lebih-lebih lagi kita yang moden lah. Mungkin nenek moyang kita ada sebab makan ulam dan sebagainya, tapi budaya tu dah banyak hilang, ya, dalam kita punya budaya pemakanan kita sekarang. So, kita tak banyak dalam diet kita secara semula jadi untuk adakan dietary fiber punya pemakanan. So, itu sebabnya penting dari kita ambil AG Fibery. Sebab benda-benda yang ini bukan saja pencernaan, yang ni saya nak akan sentuh betapa pentingnya fiber dalam sistem tubuh badan kita. Alright. Sebelum saya masuk dengan produk, tadi saya dah cerita fiber apa, sekarang cuma saya nak explain kategori jenis fiber. Yang pertama di sini, kita lihat di sini dia kata soluble fiber. Ya, soluble fiber ini adalah fiber jenis yang bila masuk dalam tubuh badan kita, dia tarik air dan dia membentuk satu laxative gel, membentuk dalam bentuk gel. Ya, dalam usus kita, tuan-tuan dan puan-puan. So, ini apa yang berlaku? Bila gel ni berlaku, dia akan mengakibatkan memelahankan pencernaan proses pencernaan, dan bila proses pencernaan ini diperlahankan, maka weight loss, ya, untuk hilang berat badan pun menjadi lebih mudah.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya kata begitu tuan-tuan dan puan-puan? Kerana bila kita makan, ya, bila kita makan, makanan kita masuk dalam usus, ya, apa yang akan berlaku ialah tindak balas semula jadi enzim, asid. Ada orang panggil asid perut. Kalau bahasa saintifik dia sikit enzim, ya. Enzim tu akan keluar, ya, akan keluar dan enzim tu tugas dia adalah untuk sedut proses makanan, ambil protein, ambil lemak, ambil karbohidrat, ambil gula, ambil kolesterol, ambil semua dia ambil dan dia hantar masuk ke dalam sistem tubuh badan kita ataupun sistem darah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kepada sistem tubuh badan kita. Selebihnya buang. Itu tugas dia. Ya, tapi anda bayangkan kalau anda makan soluble fiber yang cukup dan form gel itu pun berlaku, ya, dia jadi bentuk gel. So segala makanan yang anda makan, dia akan terkumpul termasuk dalam gel itu. So gel itu bertindak sebagai macam layer supaya anda punya enzim nak sedut segala makanan-makanan itu terhad. So dia tak boleh absorb semua. Maksudnya anda boleh makan banyak, ya, tetapi dalam pada masa sama absorption dia kurang. Seorang yang tengah diet ke dan sebagainya, tengah nak cuba melangsingkan badan, boleh ambil ini sebagai rejim diet anda. Kalau anda tak tahan nak makan banyak sikit, kena ada soluble fiber, ya. So secara tak langsung juga tuan-tuan dan puan-puan, dengan cara ini juga, ya, dia mengakibatkan mengurangkan absorption kolesterol. Bukan saja kolesterol tadi tu. So bila kolesterol pun tak dapat diabsorb dengan sepenuhnya, ini membantu menaikkan anda punya menaikkan good kolesterol anda dan menurunkan bad kolesterol anda. Dan panjang saya dah cerita selalu dalam produk talk saya. Anda pun dah tahu dah good kolesterol, bad kolesterol. So good kolesterol tu untuk darah yang cair, bagus untuk sistem tubuh badan kita, bagus untuk jantung. Elak sakit jantung, elak stroke dan sebagainya. Ya, so itu penting sangat tuan-tuan dan puan, fiber dalam usus badan kita. Dan selain daripada itu juga, ya, kita tengok, ya, so dengan adanya sistem tadi tu berlaku, gel tu berlaku, yang asid tak boleh nak absorb sepenuhnya, dan ini bagus, ya, so kita boleh maintain blood sugar kita, kawal gula dalam darah kita. Dan untuk orang yang diet juga boleh jadi satiety. Ya, satiety maksudnya rasa kenyang. Anda boleh makan sikit, ya, ambil soluble fiber ni, dia boleh buat anda rasa kenyang. Sebab gel itu buat rasa, kalau kita orang Melayu kita panggil kembang lah. Ada kembang sikit dalam perut kita, buat kita rasa kenyang dan mungkin kita tak makan banyak secara semula jadi. So tak seksa lah tahan makan tu sebab rasa kenyang. Ya, dan juga situasi ini bagus untuk kontrol kita punya kolesterol. Itu adalah soluble fiber. Okey. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ini juga insoluble fiber. Insoluble fiber dia terbalik sikit, dia bukan absorb air tetapi dia lebih kepada membuangkan air, dan bila terbuang air maka kita punya najis kita yang masuk dalam sistem usus kita jalan yang sampai hujung tu kan. Kita punya tu kurang air, bila dia kurang air dia jadi lebih keras dan dia lebih, orang putih kata dia jadi bulky. Ya, najis kita jadi bulky, lebih keras dan lebih besar, berketul. Ya, dan ini penting tuan-tuan dan puan supaya najis kita boleh go through kita punya segala sistem usus besar, usus kita, kolon kita dan sebagainya sampai kita punya anal canal kita untuk buang najis dan sebagainya. Penting untuk kelancaran. Ya, sebab tuan-tuan dan puan, sebab najis kita ni bukan organisma, dia bukan benda hidup. So makanya dia tak boleh berjalan sendiri. Ya, dia bukan benda hidup. So apa yang membuatkan dia bergerak begitu jauh dalam usus kita ialah apa yang kita panggil sistem tekan, perah. Saya panggil sistem perah je lah, tak tahulah nama saintifiknya. So sistem perah ni maksudnya, dia bila dia dalam kita punya saluran usus tu, otot saluran kita akan tekan, perah. Bila perah dia akan ke depan. Saya ada bunyi. Ya, dia akan ke depan. Bila dia ke depan lagi, yang belah sini pula tekan. Tekan sini, dia ke depan lagi. Tekan sini, dia ke depan lagi. Nak bagi anda mudah faham, macam tiup ubat gigi. Sama lah. Ya. So, bayangkan, tiup ubat gigi kita tu, masa kita baru beli, dia banyak, penuh kat dalam tu. Senang tak kita tekan keluar? Mudah kan? Tekan sikit kat bawah, atas, dia jalan dia keluar. Tapi bayangkan kalau anda punya tiup ubat gigi tu dah nak habis. Kau tekan, kau pingin, kau gulung benda tu. Tekan, susah nak jalan. Sebab tak banyak. Dia kecil kat dalam tiup itu.
Sama juga konsep dengan najis kita dan juga dalam saluran pencernaan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, so ini penting juga dan keadaan ini membantu kita untuk smoothkan kita punya digestive tract, mengelakkan constipation dalam bahasa Melayu apa, sembelit, ya, mengelakkan sembelit dan juga mengregulasi kita punya gula dalam darah kita, ya. So ini penting, insoluble fiber. Right. Benefit of fiber yang saya katakan tadi. So inilah benefit dia, tuan-tuan puan-puan, mengelakkan obesity, mengelakkan stroke, ya. Of course bila stroke kita punya kolesterol, good kolesterol tinggi tadi, darah cair, darah sumpat pam seluruh tubuh, maka elak penyakit stroke. So sakit jantung, risiko sakit jantung pun direndahkan, diabetes direndahkan, digestive disorder, orang ada masalah pencernaan pun boleh selesai, dan orang ada masalah hypertension ataupun tekanan darah tinggi pun boleh dapat benefit daripada produk ini. Nampak tak, tuan-tuan dan puan? So kalau kita selalu kata produk ini produk weight loss, asyik kita cerita pasal produk diet, maka kita hanya bercakap tentang kategori ini satu saja, obesity. Kan? Nampak tak market dia sebenarnya luas, banyak lagi jenis orang yang kita boleh promosikan AG Fibery ini selain hanya daripada golongan orang yang nak diet atau hilang berat badan. Alright? So, let's be clear with this totality of the product. Okay. So, yang pertama tadi. So, weight loss. Ya. Untuk orang yang nak menghilangkan berat badan. Fiber apa yang dia buat ialah dia expand. Ya, dia bulkkan food kita. Tadi yang saya kata, dia ketulkan dengan gel tadi tu. So, ini juga memelahankan digestion. Memelahankan, orang kata, pencernaan. Okay. Pelahan pencernaan ini, tuan-tuan dan puan, sangat penting untuk orang-orang yang nak weight loss. Saya nak share satu general knowledge dengan anda. Tahukah anda, kalau anda makan laju, berbanding dengan anda makan perlahan, berbeza. Ya, orang yang makan laju lagi senang naik berat badan, berbanding dengan orang makan perlahan-lahan. Ni mungkin ramai tak tahu. Kadang-kadang orang kata, apa beza je Shan, makan laju, makan slow, sama juga. 2 pinggan, 3 pinggan juga habis. 3 pinggan dah macam palahap lah. 2 pinggan, 3 pinggan, sama je. Jumlah yang masuk, apa beza je? Sangat beza. Alright? Okay, anda kena faham dalam kita punya usus ni, bila kita makan, consume, makanan masuk dalam kita punya usus kita, tadi enzim tu akan keluar, asid perut. Kalau bahasa mudah orang bagi asid perut lah. Enzim tu akan keluar dan dia akan ambil makanan kita dan proses. Ambil lemak kita yang kita makan, kolesterol, yang baik lah, protein, karbohidrat. Yang tak baik pun dia sedut juga masuk dalam darah kita. Kolesterol, lemak dan sebagainya, minyak, itu semua dia ambil, tuan-tuan dan puan. Alright. Enzim ini pula, dia ikut, setiap orang ada biological clock. Ya, ada orang macam saya, breakfast saya standard pukul 8.30, 9 pagi. Breakfast saya. Makan tengah hari saya standard pukul 1 atau 1.30 tengah hari. Kan? Dinner saya standard mungkin 8, 9 malam. Itu biological clock saya. Anda ada biological clock anda. So, bila dah sampai time makan, ya, asid tu dah tunggu dah nak keluar dah. So, dia dah tahu dah. Ini time makan dia ni. Dah biasa dah. So, bila you makan saja, masuk saja, enzim itu akan rush. Sebab dia dah tunggu lama. Dia ada spring effect. Dia akan rush. Dan rush itu aktif. Enzim itu, dia punya aktif dia adalah lebih kurang 5 minit yang pertama. 5 ke 7 minit. Kita ambillah 5 minit yang pertama. Ke 7 minit yang pertama. Okay. Lepas 5 ke 7 minit lah. Kita ambillah. Lepas 7 minit tu, dia dah mula kurang. Dia dah mula tak aktif. Ingat ya. First 5 minutes lah kita ambil. 7 minutes. Okay. Bayangkan kalau anda makan laju. Anda makan laju. Tak sampai 7 minit dah 2 pinggan habis. Kan? So maksudnya 2 pinggan nasi tu masuk dalam usus, aktif, disedut, habis dalam enzim. Sebab enzim tengah aktif. Tapi kalau anda makan perlahan, relax, ya. Kalau anda makan, saya katalah 1 pinggan dalam 15 minit. 1 pinggan tu 15 minit, maksudnya separuh tu yang 5 minit pertama, 7 minit pertama anda makan tu, itu saja yang aktif. Walaupun anda makan sepinggan, tapi lemak, kolesterol, gula yang dia sedut adalah setengah saja yang dia dapat daripada total apa you makan. Faham tak? Sebab enzim tu dah tak aktif. You makan so slow.
Ya, sedangkan dalam agama kita Islam pun, Rasulullah pun ada sebut juga, ya, ini hadis sahih, makan perlahan-lahan, ya. Kunyah 40 kali, itu dia punya tertib je lah, ya. Kunyah 40 kali sebelum telan. Semuanya ada sebab. Ini tak ada masalahnya. Sunnah kahwin 4 tu kau ikut. Sunnah yang kunyah pelan-pelan, tak apalah, tak boleh sabar. Tak lagi-lagi dapat makanan yang sedap kan. Telan terus. Sedap kan. Okey tuan-tuan dan puan. So, kita punya speed, kelajuan makanan kita pun penting. Ya, makan perlahan-lahan. Ikut sunnah. Ya. Tapi memang betul pun kalau anda perhatikan orang yang berbadan besar pun selalunya makannya laju. Selalunya. Kalau tengok cerita Hong Kong tu, satu bowl nasi tu, chopstick. Laju gila. Kan? Okay? So, itu dia. Right. So, memelahankan digestion ini sangat-sangat penting. Dan juga kenapa weight loss? Kerana bila ada dia punya bulk laxative gel tadi tu, ini akan meningkatkan kekenyangan anda. Ya, dan juga, ya, tuan-tuan dan puan-puan, inilah pentinglah ya untuk orang weight loss. Okey, fungsi yang seterusnya, okey, so untuk weight loss yang tadi saya kata satiety, rasa kenyang tadi itu dengan pemakanan fiber, saya nak tunjukkan dalam bentuk video. Kita lihat video pendek ini. Next, fiber fills you up as it adds bulk to food, swelling in the stomach, leaving you comfortably full on food that's naturally lower in calories. As food volume expands, it stretches your stomach. The satiety hormone, cholecystokinin, aka CCK, that signals your brain, I'm full. That's why a high fiber diet lets you shed pounds without feeling hungry. As a nice bonus, digesting fiber fires up metabolism. Your body can't digest fiber, yet it tries just the same, torching calories and fat along the way. Even more, fiber actually makes calories and fat disappear. During digestion, fiber acts like a sponge, soaking up calories and fat, then whisks it away. So you lose weight. Most people miss out on these benefits because their diet barely meets half of their fiber needs. This fiber deficit is why so many walk around hungry, which leads to overeating and weight gain. As fiber consumption declines, obesity rates skyrocket, along with rates of associated illnesses like heart disease, diabetes, stroke, cancers, and more. Eating a fiber-rich diet reverses that. Okey, tuan-tuan dan puan, tu dia ya, video yang menunjukkan ya betapa pentingnya ya kita punya ada rasa kenyang itu tadi untuk bantu kita dengan diet regime kita, tuan-tuan dan puan ya. So tuan-tuan dan puan, okey, satu lagi yang digestive disorder yang saya nak sentuhkan juga di dalam sini ialah masalah orang kata bata kita tengok di sini. Sebab ini adalah masalah biasa bagi orang yang berumur 40 tahun ke atas kerana wear and tear ya of dia punya kegunaan usus dia, mungkin banyak sangat makan pedas, mungkin banyak sangat makan ni. So inflammation ya, keradangan boleh berlaku dalam kita punya usus, dan keradangan ini kalau kita tidak bagi perhatian ya untuk memperbetulkannya, maka dia akan menghasilkan ini ya, apa namanya dia panggil sini, diverticulis. Diverticulis ni kalau anda tengok, ini adalah kita punya saluran usus kita ya, kita punya kolon ya, dan juga anda tengok di sini ada poket-poket lubang-lubang ini. So poket-poket lubang ini bahaya tuan-tuan dan puan, sebab apabila najis kita lalu dalam tiub kita ini, maka najis dia lembut ya, dan bila dekat di pressure ke hadapan, anda tengok lubang-lubang macam ni, najis boleh masuk dan terperangkap dalam poket-poket ini. So bila terperangkap dalam poket-poket ini, yang itu walaupun you buang rasa tak puas, ataupun masih rasa berangin, masih rasa perut tak selesa, dan kadang-kadang lepas orang kata aku dah buang 2 kali dah hari ni, dah 3 kali buang, tapi bila kentut masih busuk. Kan? Ataupun kata aku puasa hari ni, tak makan apa pun, tapi kentut busuk. Inilah dia sebabnya. Sebabnya ada simpan ketulan-ketulan tai kecil di dalam usus kita, tuan-tuan dan puan. Dan ini tak bagus. Bau tu satu hal lah. Tapi yang ni boleh membiak bakteria dan boleh mendatangkan sakit dan sebagainya. Yang itu bahaya. Itu orang kata colon cancer. Dan ini kalau kita tak kawal benda ni, tuan-tuan dan puan,
itu yang kolon kita ni boleh mendatangkan kolon kanser sebab najis tu dah kotor sangat mencemari sel-sel usus kita. Dan seperti yang saya selalu cakap dalam kelas-kelas produk lain pun, sel-sel yang dah dicemari, toksik, kotor dan telur tinggi akhirnya boleh menjadi cancerous. Itu orang dapat kolon kanser dan sebagainya. Ya. So, kalau anda ada kolon kanser, inilah yang sebenarnya anda patut takut sekali. Sebab bila anda ada kolon kanser, bila ada kekotoran yang macam ini, dia punya kanser lagi membiak dengan lebih laju dalam environment yang toksik dan kotor. Ya, tu sebab orang kata kanser usus adalah antara kanser yang paling laju sekali membiak. Sebab kotor usus itu. Alright. Dan ini adalah video pendek untuk menerangkan anda bagaimana pocket diverticulitis itu boleh berlaku. Kita saksikan video pendek ini. Diverticular disease is a condition occurring when pouches form toward the end of the large intestine. Your large intestine, also known as your colon, includes the cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, and anal canal. Diverticulosis is associated with a low-fiber diet, constipation, and frequent straining with bowel movements. Constipation causes increased pressure inside your colon. Increased pressure may cause the mucosa and submucosa to herniate through a weakened area of the wall of your colon and form a diverticulum. Diverticulosis occurs when you have these diverticula, but often no other symptoms. In contrast, diverticulitis occurs when the diverticula become inflamed. The usual symptoms of diverticulitis are lower left abdominal pain, fever, constipation or diarrhea, and decreased appetite. Itulah macam mana boleh berlakunya diverticulitis. Susah benar nak sebut. Diverticulitis. Ya. Belit lidah nak sebut. Okey, tuan-tuan dan puan. So, kalau diverticulitis kita ada macam tu, itu yang boleh jadi demam, boleh jadi diarrhea, cirit-berit. Ya, kerana dalam kita punya dalam tu dia ada bakteria yang banyak dan boleh mendatangkan cirit-berit dan boleh mengurangkan appetite. So kalau ada kawan-kawan kita ataupun anak-anak kita yang kurang appetite makan, itu pun boleh jadi masalahnya sebab kolon yang kotor itu tadi, ya. So kena makan dietary fiber untuk bantu memperbetulkan keadaan ini. Alright. So kita dah cerita tentang fiber. Kita dah cerita berjenis-jenis fiber dan apa fungsi-fungsi dan kebaikan dia. So anda dah faham dah tuan-tuan dan puan-puan. So tapi dengan itu saya nak relatekan pula bahan-bahan dan juga teknologi-teknologi yang ada di dalam AG Fibery ini dan anda boleh relatekan dengan segala kebaikan yang saya sudah sebutkan tadi. Kiri kanan dia pun confused. Okey. Bahan pertama kita, psyllium husk. Psyllium husk ni tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah jenis orang kata tanaman yang dipanggil Plantago ovata. Ya, dia sejenis dietary fiber dan dia adalah terbuat daripada, ya, kalau kita tengoknya macam bentuk wheat lah, ya, ataupun gandum tuan-tuan dan puan-puan. Ya, so ini traditionally, ini yang bahan yang tadi saya kata tadi itu, dia bantu untuk form laxative ataupun gel dalam usus kita itu tadi untuk memelahankan sistem pencernaan kita dan untuk menghadkan kita punya metabolisme enzim kita untuk sedut segala apa yang kita makan, ya, termasuklah benda-benda yang tak baik seperti lemak, kolesterol, ya, dan sebagainya. Okey, dan juga psyllium husk ini dia adalah prebiotik juga. Prebiotik ini sangat penting untuk adakan good bacteria dalam usus kita. Ya, sebab dalam usus kita yang mencernakan, memecahkan, menguraikan najis dalam usus kita adalah good bacteria. Maksudnya dia ada kontrol dalam keadaan yang terkawal. Kalau tak terkawal, dia akan banyak keluarkan bad bacteria yang kita panggil E. coli. Kalau bahasa Melayu dia punya ejaan dia E. coli, C-O-L-I. Tapi pronunciation dia English is coli, E. coli. Ya, so iaitu mendatangkan sakit perut, usus dan sebagainya. So seperti biasa, ya, kebaikan-kebaikan dia saya rasa tak perlu saya sebutkan lagi. Tadi kita dah sebut panjang, ya, bagaimana dia boleh bantu untuk membantukan meluruskan kolesterol dan naikkan good kolesterol dalam tubuh badan kita.
Dan memberi rasa kenyang itu tadi membantu dalam rejim diet kita. Ingat ya, kalau anda tengah diet, AG Fibery hanyalah salah satu rejim yang boleh membantu anda untuk mengurangkan berat badan. Tapi kalau anda katakan AG Fibery ni produk kurangkan berat badan, no. Dia boleh jadi salah satu rejim. Ya, dan saya dah explain panjang macam mana dia bagus, boleh tolong orang yang diet. So kalau nak diet, kena juga exercise, kena juga bersenam, kena juga kontrol makanan, kena juga eat clean. Ya, nanti saya akan sentuh dengan anda kalori-kalori dalam jenis makanan yang anda sangkakan untuk diet bagus, tapi sebenarnya terbalik. Ya, jangan tertipu. Dan juga diabetes, kontrol blood sugar. Alright. Kedua adalah teknologi Frutafit ataupun kita panggil inulin. Inulin. Juga sejenis soluble dietary fiber yang diperbuat daripada sejenis bahan akar yang kita panggil chicory root. Kalau tengok kat sini gambar rajah dia tu, dia punya family dia tu macam akar-akar lah, ya, macam ubi, macam carrot, ya, dia dalam kategori tanaman yang berakar itu tadi. Ya, increase mineral absorption dan juga improve digestion kita. So ini yang kita sebut tadi tu, ya, improve kita punya digestive health, meredakan apa orang kata sembelit, bagi untuk weight loss dan help control diabetes, improve mineral absorption untuk tulang kita dan sebagainya. Nampak? Ya, untuk tulang pun bagus juga. Ya. So banyak kebaikan-kebaikan dalam AG Fibery ni. Seterusnya satu teknologi yang kita panggil Fibersol, resistant maltodextrin ataupun dalam bahasa mudahnya jagung. Tadi awal-awal dah cerita jagung dah. Nah, jagung juga sejenis soluble dietary fiber yang kita dah explain dah kebaikan dia, kenapa sangat-sangat penting, dan juga FDA, ya, Federal FDA, ya, FDA menyenaraikan jagung sebagai dietary fiber dan juga makanan ruji. Ya, makanan ruji ni lebih murah lah kalau kita berbandingkan dengan beras ataupun nasi. Itu sebab kalau kita pergi third world countries, kebanyakannya makanan ruji dia bukan nasi tapi lebih kepada berteh dan juga jagung dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. So kita pun tahu dia satu dietary fiber yang sangat-sangat bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bahan yang seterusnya teknologi, yang ini yang saya nak sentuh juga, yang saya nak expand panjang sikit bagi anda faham. Kerana digestive enzyme, teknologi Digezyme kita, yang ini juga satu benda yang menarik, satu ciri-ciri yang menarik dalam AG Fibery, di mana dia bantu kita punya melancarkan pencernaan kita, tapi bukan pencernaan dalam kategori macam tadi. Katanya kita cerita pencernaan sistem buang. Tapi ini lebih kepada pencernaan, orang kata memecahkan, mencernakan ataupun menguraikan, ya, segala makanan yang kita bawa dalam usus kita. Alright. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, dalam tubuh badan kita, saya pun tengah lost kat kita punya ni. Okey, dalam tubuh badan kita tuan-tuan dan puan, kita ada beberapa jenis enzim. Ingat tadi saya cerita, bila kita makan, ya, kita punya enzim, asid perut kita akan keluar dan asid perut kita yang akan proses makanan kita. Pecahkan, uraikan, tarik, segala apa yang perlu dan hantar ke dalam sistem usus kita, darah kita dan sebagainya. Alright. Enzim tu yang saya nak cerita. Okay. Dan enzim yang mencerna pemakanan kita itu tadi, dia bukan satu jenis enzim pukul rata, semua boleh. Tidak. Dia ada jenis enzim yang berbeza untuk memproses atau mencerna different type of food. Different type texture of pemakanan kita. Sebab makanan kita macam-macam tekstur. Ya, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang kering, ada yang berminyak, ada yang bersusu, ya, macam-macam jenis tekstur yang kita bawa masuk dalam usus kita. Dan setiap jenis kategori tekstur yang ada dalam pemakanan masuk usus kita, ada enzim-enzim yang special juga untuk proses dia. Okay? Dan jenis-jenis enzim yang kita senaraikan di sini adalah amylase, protease, lipase, cellulase dan juga lactase. Ini jenis-jenis enzim yang akan keluar. Dan jenis enzim ini berbeza, dia proses dia berbeza-beza jenis pemakanan. Okey. Amylase, tuan-tuan dan puan-puan, ya. So amylase yang pertama adalah enzim jenis amylase, dan amylase ini adalah orang kata pecahkan karbohidrat, ya, simple sugar, ya, macam nasi, roti,
pasta. So tekstur-tekstur yang macam itu, yang mencerna dia adalah enzim jenis amylase. Seterusnya kita ada enzim selulase. Ya, enzim selulase ini adalah enzim untuk mencernakan makanan-makanan yang berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tekstur yang begitu, selulase yang proseskan. Seterusnya kita ada protease. So protease kita tahulah, bunyinya pun tahulah protein. Protein ini benda-benda macam daging-daging, ya, telur yang kita makan, daging, ikan, lembu, kambing, segala ikan, ya, udang, sotong dan sebagainya. Itu adalah daging. Protease ini yang bertugas untuk mencernakannya. Seterus kitanya, dan juga saya lupa, lipase tadi. Mana tadi lipase? Oh, lipase last. Okey, tak apa. Dan lactase adalah enzim untuk memproses makanan, pemakanan yang bersusu, milk base. Ya, milk base yang bersusu. Dan akhir sekali kita ada lipase. Lipase bukan Kuala Lipase, ya. Lipase ini adalah enzim untuk mencernakan pemakanan yang orang kata teksturnya lemak, ya, minyak dan juga bergetah, ya, ada wax, ya, bergetah. Sebab kadang-kadang kita makan buah, ya, ada getah-getah yang kita tak tahu, yang selit-selit, celah-celah tu akan masuk, tapi kalau pada getah-getah pada jumlah yang kecil boleh diproses oleh enzim lipase kita. So anda nampak, lain jenis makanan, lain enzim. So itu sebabnya kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kita tengok jenis orang. Dia ni jenis yang banyak makan daging tapi tak suka makan sayur. Ramai kan kita kenal orang macam ni. Kadang-kadang dia bukan dari segi mental ataupun orang kata psikologi, ya, dari segi selera makan. Kadang-kadang benda ni lebih daripada psikologi. It is biology. It is biology. Mungkin dia kekurangan contoh selulase yang proses fruits and vegetables. Mungkin anda jenis yang kurang selulase. Bila kurang selulase, memang secara semula jadi beritahu otak kita bila kita lapar, jangan cari sayur, jangan cari buah. Itu yang nampak sayur buah tak selera. Tengok daging, daging selera. Kenapa? Sebab protease kita tinggi. Kadang-kadang dia begitu. Kadang-kadang it's just not psychological tau. It's biological kadang-kadang. Enzim. So that's why enzim ni penting untuk kita balancekan. Cukup amylase, cukup selulase, cukup protein, lipase, lactase dan sebagainya supaya kita punya selera makan pun seimbang. So benda ni kita kena faham juga. Itu sebabnya kalau kita tengok banyak orang yang zaman sekarang ni lactose intolerant. Tak boleh minum susu, tak boleh makan cheese. Lactose. Anda tahu lah kadang-kadang apa orang kata, roti pun ada berjenis-jenis roti yang dia boleh makan. Bukan semua dia boleh makan. Ya, lactose intolerant. Sebab lactase dia kurang. Ya, sebab lactase dia kurang. Setengah orang makan, dia kata makan daging je naik gatal. Okay? Alergi betul juga. Kadang-kadang enzim. So, very important. That's why dalam AG Fibery, kita ada bahan ini, enzim kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita panggil, apa tadi? Alamak, lupanya namanya. Digestive enzyme kita, ya, digesime kita yang kita masukkan di dalam AG Fibery juga untuk membantu balancekan anda punya apa orang kata tadi, enzim kita tadi tu, ya. Alright. Okey, selain daripada itu, ingredient kita ada juga satu bahan pepin ataupun buah papaya. Terang-terangan lah yang buah papaya. Ya, kalau saya cakap durian pula, terang-terang menipu kan. Okey, so buah papaya. Dan papaya sebenarnya sangat bagus, adalah painkiller semula jadi yang bagus. Ya. Dan kalau anda pergi farmasi pun, kadang-kadang kalau anda minta painkiller yang tak berapa kuat. Ya, kadang-kadang kita tak nak painkiller yang tak berapa kuat. Kita nak painkiller yang tak kuat sangat. Sebab risau buah pinggang, ya, makan banyak. Dia akan ada juga pil, ya, painkiller yang bernama pepin. Kalau orang dah biasalah, ya, saya kadang-kadang sekat rumah saya, painkiller saya berjenis. Yang power sikit, yang kurang sikit. Kalau untuk sakit kepala sikit-sikit bangun pagi tu, saya ambil lah yang slow-slow punya. Kalau sakit gigi, berdenyut separuh muka, rasa nak lempang semua orang tu, yang itu aku makan lah yang kuat sikit, kan? Supaya it's bearable, kan? So, itu dia. Ini sangat-sangat penting. Dan papaya sangat-sangat bagus. Okay.
So, akhir sekali, sesiapa yang patut consume AG Fibery secara rumusannya, yang pertama hujung sana kita tengok orang yang untuk menjaga kesihatan jantung. Kedua adalah orang yang nak mengawal berat badan. Ketiga adalah orang yang nak improve dia punya digestive system dia supaya lebih lancar, ya, supaya kita punya pembuangan tu lebih kemas. Orang yang ada masalah sembelit, yang susah buang, ya, jenis yang 3-4 hari sekali buang sampai biru muka, so itu pun boleh juga. Dan akhir sekali adalah orang yang carnivore, kuat makan daging, ya, kurang makan sayur, kurang ambil fiber dan sebagainya. Bagus kita makan produk ini, ya. Sebab saya sendiri pun saya admit saya spesies kuat makan daging, ya, kurang sayur, kurang buah. Buah okey lagi, saya suka minum fruit juice. Sayur tu kurang sikit. Ya. Mak saya dah macam-macam trik menipu saya masa kecil dah nak buat saya makan sayur, tapi memang tak nak juga. Kurang sikit, ya. So orang jenis carnivore pun patut consume AG Fibery. Alright. Serving suggestion. Air segelas 150 ml. Ya. Jangan tanya saya 150 ml je macam mana je, Syed? 150 ml tu gelas biasalah. Standard yang kau beli kat IKEA tu, itulah standard gelas tu. Ya. Ya. Itu adalah lebih kurang 150 ml. Dimasukkan 1 secik dalam air. Dan air sejuk. Ya. Fiber ni kalau air panas, saya tahu Fibery ni dia susah sikit nak gaul. Itu sebab kita ada shaker boleh beli, ya. Dia susah sikit nak gaul. So kadang-kadang korang terlebih pandai pula. Masuk air panas senang sikit. Memang betul air panas dia senang sikit. Tapi dia akan hilang, fiber akan pecah. Dia akan hilang dia punya khasiat sekiranya air panas. So sebaik-baiknya air sejuk. Kalau batuk ke mungkin tak nak minum air sejuk, sekurang-kurangnya room temperature. Jangan air panas. Ya, mix well, ya. Dan juga enjoy lah. Dan minum, jangan duduk depan TV tu duduk, minum 1 sip, lepas tu tengok TV, lagi 20 minit 1 sip. Jangan. Yang ini kena one shot. Ya. Dia kena bottoms up. Sound terus, tuan-tuan dan puan. Ya, baru dia jalan serentak. Sebab kita nak dia sekali masuk to build that laxative bulk yang kita cerita awal-awal tadi tu. Ya, jangan minum slow. Dia kena one shot. Apa lagi? Dan juga some extra knowledge juga, 1 secik AG Fibery ini dia bersamaan, ya, kalau pencernaan itu lebih kurang 24 elements, ataupun kita nak samakan anda makan dengan 1 buah oren yang medium dan juga 1 pisang. Dan anda pun tahu pisang pun satu trik juga, kalau susah buang kita makan pisang ataupun kita makan betik supaya mudah buang keesokannya. So itu kesihatan yang kita ada. Dan juga yang macam tadi saya janjikan tuan-tuan dan puan, nak share tadi tu. Makanan-makanan diet yang anda sering tertipu. Ya. So bila kita diet, selalunya lah, ya, hukum alam yang paling semua orang ikut ialah jangan makan malam. Ya, jangan makan malam. Kalau nak ataupun jangan makan nasi malam sebab kita nak tidur, kita tak burn. Bila kita tak burn nanti senang naik badan. Betul? Memang betul. Tapi kadang-kadang bila kita malam, alas perut je. Alas perut je lah. Tak nak lapar sangat. Kalau lapar sangat, korok, nak tidur pun susah. Kan? So mungkin alas perut. So saya alas perut lah malam sebelum tidur. Alas perut je. Ya? So, alas perut kita yang kita selalu ni. Okey, sebelum saya nak cerita tu. Untuk anda hilang berat badan, maksimum, ya. Orang wanita, maksimum kalau nak maintain. Ini bukan nak kurus ataupun nak put on weight, nak maintain. Orang wanita maksimum 2000 kalori sehari. Orang lelaki lebih sikit 2500 kalori sehari. Dibenarkan untuk maintain berat badan anda, shape badan anda. Ya. Okey, so maksudnya kalau anda nak diet, saya ambil wanita lah, ya, saya ambil wanita sebab wanita ni dia lebih concern tentang bahagian perut dia. Laki ni kadang-kadang yang lagi besar tu dia lagi bangga. Laki-laki ni dia pelik sikit. Okey, wanita kita ambil dua wanita lah, 2000 kalori. Maksudnya tu untuk maintain. Maksudnya kalau anda nak hilang berat badan, anda kena makan kurang daripada 2000 kalori. Maksudnya kena diskaun. Instead of 2000 kalori, anda hanya dibenarkan 1500
kalori sehari. Baru boleh bantu anda untuk turun berat badan. Ya, kalau lelaki 2,500, maksudnya kalau nak diet 2,000. Kena kurangkan 500. Alright? So, kena jadi 1,500 kalori. Okey, itu cerita kalori. Anda faham? Alright? Now, rasanya banyak kan? Cik Syahan kata 2,000 kalori boleh untuk hilang berat badan. Ya, maksudnya jadi orang wanita jadi 1,500 kalori. Okey, banyak 1,500 kalori. Dekat saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu anda. Mana ni? Maggi. Tak disebut jenama. Sorry. Mi segera. Ya. Mi segera yang apa sekali jenama lah saya dah tersebut tadi tu. Alas perut saya ambil dalam cup. Bukan yang paket. Paket tu besar banyak. Mungkin boleh tengok. Saya ambil cup. Comel. Cup saja saya ambil. Alright. Yang cup tu, instant noodle, kalori dia 400 kalori. 400. Ya. Yang anda dibenarkan orang wanita 1,500 saja kalau nak hilang berat badan. Yang paling membunuh. Tak nak makan serius-serius. Saya beli potato chip. Saya makan potato chip saja. Alas perut. Tak nak lapar. Tak nak berkorok-korok perut masa tidur. Saya ambil potato chip saja. Tuan-tuan dan puan-puan. Potato chip. 1 bag. Medium. 1,200 kalori. Tak menggemukkan. Ingat ya, limit anda 1,500 ya. Kadang-kadang lelaki, ni selalu lelaki buat. Tak nak makan banyak sebelum tidur. Pergi Ramly Burger kat depan rumah tu, burger ya, beli burger tepi jalan je. Alas perut sebab burger tu kecil. Burger itu yang kita makan tu 1,400 kalori. Just to give you perspective. Okay. So kalau anda nak makan maintain 1,500 kalori, nasi sepinggan. Nasi sepinggan bukan lauk-lauk nasi sahaja 450 kalori. So kalau anda nak maintain 1,500 kalori, anda kena makan 3 pinggan nasi sahaja. Nasi sahaja, tak ada lauk. Itu pun dah burst dah 1,500. Ini belum masuk jus, belum masuk teh tarik, belum masuk teh ais, belum masuk Nescafe ais. Yang kau bantai Coca-Cola lagi. Tak masuk tu lagi tuan-tuan puan. So, it is not easy to maintain 1,500 kalori itu tadi tuan-tuan. Ya, itu sebabnya diet pun kena, ambil suplemen pun kena, exercise pun kena. Sebab lari 10, anda lari 10 km sehari pun anda hanya boleh turun bakar kalori 150 ke 250 kalori. Lari 10 km. Kau rajin sangat lari 10 km sehari? Tak ada lah. Kan? So ini dia, saya nak bagi perspektif saja tuan-tuan dan puan. Ya. So diet bukan satu benda yang mudah. Ya, oleh kerana itu penting untuk anda bawa kalori melalui pemakanan suplemen juga seperti AG Fibery. Seakhir kata, AG Fibery adalah untuk look good, feel good. Macam iklan. Okey. So tuan-tuan dan puan, Cik Christina. Cik Christina daripada rumah. Okey, saya harap semuanya baik-baik saja. Cik Hanif. Cik Hanif sentiasa dalam Zoom. Kalau saya buat physical event pun dia selalu datang. Terima kasih ya.